dengan segala hormat dan sukacitanya saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz menyampaikan kuliah kepada kita. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh saf kepimpinan ahli jawatankuasa Masjid Kampung Tanjung Baru, Hulu Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah semua. Kita ucapkan syukur kepada Allah yang sekali lagi mengizinkan kita malam ini berada dalam rumah Allah Masjid Kampung Tanjung Baru, Kuala Berang, Terengganu dalam sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan berhimpun kita malam ini menyebabkan turun barakah dan rahmat daripada sisi Allah. Dan kita harapkan sangat apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amal kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia, menjadi harta yang berguna untuk kita bawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan saya akan tazkirah dulu setengah jam, kemudian selebihnya masih lebih kurang sejam lepas tu untuk menjawab soalan. Soalan banyak ni, ada 50 soalan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu aw kama qala rawahu Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah sahabat Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila telah mati seorang manusia, maka terputuslah amalnya melainkan daripada 3 perkara. Yang pertamanya ialah sedekah yang jariah atau sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dia ambil guna dengannya. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa baginya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, insya-Allah kita dapat faham apa yang disebut di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, untuk kebaikan hidup bersama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan." Ada riwayat yang lain, "Iza mata ibnu Adam." Apabila telah mati manusia, apabila telah mati anak Adam. Okey? Adam mana pula? Cikgu Adam kat Kampung Pauh, bukan? Haji Adam hak duduk Kuala Berang, bukan? Tok nyang kita lah. Nabi sebut dalam hadis yang lain, antum min adama. Kamu semua ni habis atas bumi ni, kalau jenis manusia ni, kalau jenis makan nasi, makan roti canai, minum air ni, ialah daripada Adam. Adam mana? Nabi Adam alaihi salam. Siapa Adam? Abul Bashar, bapa segala manusia. Dia kalau hok besar sekali orang panggil bapa. Nampak? Memang orang panggil bapa. Hok baik pun orang panggil bapa. Hok huduh pun orang panggil bapa kalau bisa sekali. Abul maknanya ayah atau bapa, Bashar manusia. Kerana apa? Kerana Allah jadikan manusia yang pertama dia lah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Ibrahim bapa apa? Bapa apa dia? Abul Anbiya. Ingatlah, bapa segala nabi. Okey? Kerana daripada 2 orang isterinya Siti Hajar dan Siti Sarah lahir 2 orang nabi besar, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Daripada 2 orang Nabi Ismail, Nabi Ishak, kod Nabi Ismail jadi orang Arab, kod Nabi Ishak jadi keturunan Bani Israel. Okey? Jadi daripada Nabi Ishak ni lahir pula nabi-nabi yang lain. Daripada Nabi Ismail lahir pula ramai nabi-nabi. Maka digelarlah Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa segala nabi. Macam Tengku Abdul Rahman. Perdana Menteri Malaysia pertama bapa apa?
Bapak kemerdekaan. Bapak ni mana orang hok bisa kali ya. Nah, kita bapak apa? Lain ni lama ada. Bapak lebong. Faham lagi? Lebong orang tu 5,000, lebong orang tu 400. Nah, ramai pula orang pasal uduh lagu tu. Nah, jadi kita nak jadi bapak bagian molek sudahlah. Jangan hok bagian ngacar. Bapak nipu, bapak lebong orang. Nak bapak curi, bapak pecah rumah jangan. Iza mata ibnu Adam wa iza matal insan. Kita ni dinamakan manusia. Bahasa Melayu, bahasa Arab insan. Apa dia panggil insan? Kerana kita banyak tak ingat. Kita banyak tak ingat. Orang Arab ni dikata insan pasal orang insan ni jenis manusia sangat-sangat banyak lupa. Yusammal insamiyal insanu insana dikasratin nisyan. Dinamakan kita sebagai insan kerana banyak sangat lupa kita. Lupa apa? Banyak lupa hak kita janji dengan Allah. Lupa akhirat. Dunia kita tak lupa. Dunia kalau kata pukul 3 suruh ambil VT pukul 2 gitu. Tapi ada orang lupa solat, lupa pergi masjid, lupa bayar zakat, lupa pergi ke Mekah, lupa sedekah, lupa tolong adik-beradik hak susah, banyak dah ingat. Apabila telah mati, sekarang kita hidup, yang telah mati. Kita ada 5 alam. Alam pertama alam roh. Tak ada jasad, tubuh ada, roh ada. Allah buat roh. Jasad ada lagi. Alam yang kedua alam kandungan. Ada dalam perut mak kita 40 hari bentuk mani, 40 hari ketulan darah, 40 hari jadi daging, 40 campur 40 80, 80 campur 40 120, 124 bulan buat mari roh masuk dalam tubuh kita. Hiduplah dalam perut mak. Alam rahim. Sekarang kita duduk alam yang ketiga, alam syahadah. Apa alam syahadah? Alam dunia ni lah. Kenapa panggil alam syahadah? Syahadah maknanya alam yang boleh kita pegang, boleh kita tengok, boleh tunjuk, boleh capai. Walaupun tinggi. Mana langit? Nu langit. Mana awang? Tu awang. Mana bukit? Tu bukit. Mana deriang ni? Bau deriang. Mana tanah ni? Jangan kaki. Tu panggil alam syahadah. Boleh sepak, boleh terajang, boleh hidu, boleh pegang, boleh rasa, boleh tiung, boleh lopak. Alam syahadah, alam dunia. Lepas pada ni, alam mana? Alam hak nenek moyang kita. Ni kampung Tanjung Baru ni ada tak kubur? Dia pakai bakar sini. Ada kubur lah. Di mana kubur? Kat mana? Belakang ni. Kayak dia alam kita tu. Betul tak? Kalau dok pas warna-warna kau tanam situ Tanjung Baru. Takkan nak pergi tanam basung. Marah dia tak ke. Faham lagi? Alam barzah, alam yang keempat. Nampak lagi? Ni idza matal insan, apabila telah mati manusia, maka masuk ke alam yang keempat. Alam apa? Alam kubur. Alam kubur. Mati ni benda ketiadaan hidup. Mati bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Melayu dia meninggal dunia. Ni dunia ni tinggal dah pergi mana? Pergi kepada alam kubur, alam barzah. Kita pergi kubur lah depan ni. Esok pergi ramai-ramai. Gigi nampak kubur bonggok itu nesang 2 T. Itu bukan alam kubur. Nak kaburi. Faham? Itu dunia nampak. Lagi mu nampak dunia, bukan alam barzah. Barzah alam gaib, tak nampak. Kita hanya tahu barzah dalam Quran cerita, dalam hadis. Demi kita tengok ramai-ramai esok nampak nesang, alam dunia. Gali jumpa khanda, dunia. Pada apa? Mata nampak. Buka khanda nampak kain kapang, alam dunia. Buka kain kapang tengok tulang jenggut diang itu, alam dunia. Alam barzah tak nampak. Sama ada dia sedang dalam nikmat atau sedang kena azab. Allah yang nampak.
Maka bila mati dan akan mati. Nah, kita ni tak mati gini. Baru ni Covid ada tak orang Kuala Berang mati? Haji jawab. Kita dekat orang Kuala Berang, tak tahu. Covid 3 tahun pun ni tak? 2019 sampai 2022 betul? Ada tak orang Kuala Berang mati? Ada. Nah, bermakna kalau dia mati 2 tahun dah duduk alam barzah. Betul tak? Bila sudah mati, boleh tak orang hak mati tu mari semula malam ni nak dengar? Tak boleh dalam ni maksud hadis ni. Apabila telah mati, inqata'a, tu dia nak khabar. Terputuslah amaluhu oleh pekerjaan. Tak boleh nak kerja apa dah. Orang mati tak boleh kerja. Faham lagi? Tu nak khabar tu je. Sekarang ni kita boleh tak kerja? Boleh lah. Kerja nak pergi dapur, kerja dah orang nampak? Kerja bukan makna kerja jabat. Kerja makna berbuat sesuatu. Faham? Pergi dapur duk main dapur. Mu duk ni dah ada kerja duduk dapur. Ni kerja ni. Orang mati tak boleh dah. Semayang 5 waktu orang mati boleh tak? Tak boleh. Pasal mati dah. Dah masa mana nak semayang? Masih hidup. Bila hidup? Sekarang ni. Orang mati boleh mari sejik kuliah agama? Tak boleh. Nak? Masa mana nak mari? Masa hidup lah. Ada yang lain, irtanim khamsan qabla khamsi. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Nabi pun sebut, hayataka qabla mautik. Rebutlah masa hidup sebelum mati. Masa hidup ni mari surat, mari sejik. Ni masih hidup, dah semayang, dah mari masjid, dah mati. Macam tanah tiku mampu. Macam tanah tiku mampu. Tak ada amal. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadi. Barang siapa dia hantar ke kubur, matilah, tanam dalam kubur dengan tidak membawa bekal amal saleh, faka'annahu dakhalal bahra bila safinah. Sama seperti kita tohuk mayat itu ke dalam laut, lemah, tidak ada pelapung. Nampak? Tak benda, jeng. Egek-egek ya. Faham lagi? Masa hidup ni boleh nak buat. Mu nak buat sedekah boleh, nak pergi surga boleh, nak pergi sejid boleh, nak pergi ziarah rumah adik-beradik boleh, nak pergi rumah anak yatim boleh, nak pergi macam-macam benda baik boleh buat. Bila mati tak dia. Mu nak bangun mayat pergi sejid lah. Nak mandi mayat tak boleh mandi diri. Ada mayat mandi diri. Tok Imam mari siapa rumah jenazah nak mayat-mayat, nak mandi. Dah mana jenazah tak ada tahu rumah. Duduk mandi telaga. Rebah Tok Imam tengok. 2 mayat jadi kejut. Faham? Tak boleh. Nak pergi sejid dah. Ni lalat hingga atas hidung mayat tak gerak dah. Tak boleh tepi tau. Tengok Tok Guru Gayung Tok Guru Gayung boleh berlari ke atas pucuk pisang. Tu bisa. Tengok misal cekok 2 kali pusing macam buat nyamuk sini. Faham? Ni misal ni cekok ni macam buat nyamuk ni. Faham? Misal ni. Pok Mak Gayung. Rimai skor gitu atas muka. Rimai atas hakik dah. Nampak? Lepas baru lari rimai. Bisa dia. Kalau orang tengah gandang, gayung, deng tak kepung. Dia lalu orang berhenti gendang. Malu ke dia. Faham? Tu orang bisa tu. Tapi mati tak gerak, Pak Mak. Faham? Hak bisa sekali tukang mandi jenazah. Dia korek lubang hidung Pak Mak tak gerak Pak Mak. Pak Mak itu bayar orang je. Bukan orang, bayar. Hei. Nak 7 orang yang rebah gitu. Tapi bila Pak Mak Gayung mati, tak gerak. Tok Imam cabut luar dalam pun tak kata apa. Cabut baju tak kata apa, cabut luar tak kata apa, mandi cucur air atas muka, buang cabut gigi tak kata apa, jolok lubang hidung pun senyap. Bukuh dengan kain kapang jadi kelak nesang Pak Mak. Tu orang yang paling gagah, tukang mandi mayat. Betul tak? Juara taekwondo pun tak lawang dia. Juara tomoy pun tak lawang dia. Pak Mak Gayung balik awal tu.
Nah, itulah kita iza mata in qata'a. Tak boleh nak buat. Nak pergi Mekah tak boleh, nak puasa tak boleh, nak pergi beli pihak tak boleh, nak pergi tak boleh lah, kena tak boleh. Illa malaikang min salasin, 3 perkara. Ada lagi, cuma dalam hadis ini sebut 3. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Apa makna sedekah? Pemberian kita. Sedekah umum maknanya segala yang kita belanjakan untuk orang lain. Sama ada sedekah untuk orang miskin, hadiah untuk orang kaya, sumbangan kepada masjid, derma kepada anak yatim, semua yang kita beri infak, keluar belanja harta kita untuk orang lain ambil manfaat, namanya sedekah umum. Tapi kalau sedekah yang khusus, maknanya kita beri sesuatu harta kepada orang miskin dan fakir. Okey? Jadi kalau orang mati dah, sedekah dah putus. Surah putus. Maknanya dia ni masih dia hidup, dia boleh pergi semua surah. Pagi petang, bila mati tak boleh pergi. Tapi sedekah bila mati pun sedekah jalan kau. Itu makna sedekah jariyatin. Jariah makna berjalan. Jalan ke mana? Sebelum dia mati, dia ada beri duit RM100 pada masjid Tanjung Baru ni. Orang pun ambil RM100 tu capur buat pembinaan tangga ni, sejid ni. Contoh, dalam tangga tu ada piti dia RM100 ya, jadi seming, faham lagi. Jadi setiap saat orang masuk ke dalam masjid ni lalu kok tangga dia, walaupun Pak Mak mati dah, tanam dah minggu lepas, masuk lagi dia punya pahala dalam buku Pak Mak. Orang lain buku tutup faham lagi. Tapi Pak Mak ni dia ada sedekah piti untuk masjid, buku dah tutup. Itu makna jariyatin. Faham lagi? Pertama-tama masih dia sedekah, masih dia hidup lagi, betul tak? Maka boh dalam buku sedekah RM100. Faham? Pahala bubuh pak bubuh pahala. Pak Mak pun mati. Bila mati, buku dah tutup. Bila dah tutup, bila ada orang lalu, tepat hak dia sedekah. Itu maknanya dia mati dah, duduklah kubur senyap dah. Tapi bila ada orang lalu kok pitih dia tu jadi masjid, maka pahala malaikat pergi bubuh. Pagi 2 orang mari, contoh 2 orang mari subuh. Belum subuh 2 orang pijak, 2 pahala. Lepas rabang dah 10 orang lalu pula, 10 pahala. Lohor sekarang ada orang mari 30 orang, 30 pahala. Hari-hari, ya hari-hari. Sebab tu orang jangan rombak, wakaf orang duduk-duduk. Faham lagi? Tu panggil jariyatin, jalan amal. Kita hak kedekut pahit nak mampu ni, tak ada sedekah, tak ada apa, mati-mati tak jalan dah pahala. Pahala kita hak hidup itu faham lagi? Lepas tu tutup buku. Tak boleh tambah. Ada dah, apa? Game over. Enggak sampai cek joystick, game over. Faham? Faham lagi? Jadi kalau orang ada sedekah itu berjalan. Puasa pula pitih dia RM20, orang beli lapu sutik. RM20 dengan lapu, dengan sarang lapu. Jadi lapu depan tu sutik, contoh. Puasa pun mati. Bila orang buka pagi tu belum subuh lapu, masuk pula dalam buku puasa. Katakan RM100. Kaki orang mari pula, 14 orang ni buat. Masuk saja pahala dah. Masuk duduk pahala dah. Masuk iktikaf banyak lagi pahala. Masuk semayang fardu jemaah, masuk pula pahala dalam tu. Kerana apa? Kerana lapu puasa pitihnya jadi lapu. Faham lagi? Itu jariyatin maksudnya. Dia ada sedekah tidak jariah, ada sedekah jariah. Faham? Ada sedekah dia tak jalan, dia pahala sekali tu. Contoh kita bayar kawan kita makan roti canai pak. Jadi tak ada jariah dah, jadi pahala dah. Tapi kalau jadi benda yang digunakan oleh orang ramai, maka jariah berjalan pula. Jadi kita bayangkanlah, kalau orang yang banyak sedekah, kalau orang buat suti masjid, bayang. Ada seorang Malaysia, dia kerja dia upah orang Indonesia, cari mana-mana dalam Indonesia tak ada masjid, dia akan buat masjid. Orang Malaysia. Orang Indonesia pun cari, kapur ni tak ada masjid, nak buat masjid. Belanjanya RM400,000 Malaysia, contoh. Dia pun pitih RM400,000, dia lantik kontraktor pun semua. Tahu tak berapa rutin dia buat? 107 buah dah di Indonesia. 107 buah. Dia seorang. Tak capur pitih orang.
Nabi kata barang siapa bina sebuah masjid dalam dunia sebesar sarang burung pati. Sarang burung dia besar tu. Faham lagi? Sarang burung besar ni kalau bina masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah balas akhirat sebuah istana dalam syurga. Bukan besar ni masjid, besar sarang burung. Dah kalau besar sarang burung, punggung tak imam tak lepas. Nak rubuh. Faham lagi? Mana kalau kecek gitu pun, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina baginya sebuah istana di dalam syurga. Nampak? Kita rajin duduk dalam istana. Rajin duduk istana. Rajin duduk dalam istana. Tak rajin. Masuk orang pun tak jok pun. Faham lagi? Nampak tak? Maknanya tak apalah, tapi istana hak molek sungguh di akhirat. Nampak? Siapa nak istana di akhirat, jaga iman, jaga amal soleh. Nampak? Kerana orang yang paling miskin masuk syurga, dia duduk dalam istana. Dalam syurga tak ada rumah PPRT, rumah macam rumah kampung kita, tikak gitu, tak ada. Rumah yang paling miskin seorang laki-laki. Nabi kata seorang penghuni syurga yang paling miskin. Faham lagi? Nabi cerita. Apa dia dapat? Oleh kerana dia paling miskin, dia hanya dapat sebuah rumah yang dibina daripada emas berupa istana. Nampak? Ahli syurga paling miskin, rumah dia istana buat dengan emas. Kawat dengan batu, kawat dengan pasir, emas. Tanah dia daripada Yaman, hak duk perang ni sampai Syria. Nabi tak sebut Syria, Nabi sebut dalam hadis Syam. 4,000 kilo tanah. Dan bidadari 70 orang. Bila dia tengok tanah dia daripada Yaman sampai Syria 4,500 kilo luahnya, seluah dengan macam bumi dah. Nak suku bumi dah tanah dia. Tak istana dia daripada mah, ponok dia. Dan pula bidadari pula 70 orang. Dia kata, aku orang paling kaya di dalam syurga. Terima kasih ya Allah. Dia kata begitu. Nabi pun gelak sambil bercerita. Tengok, dia ingat dia yang paling kaya, padahal dia yang paling sedikit. Nampak lagi? Istana dalam dunia, hebat lagu mana pun tak boleh lawang syurga. Kenapa? Istana yang betul-betul hebat, tidak ada jamban di dalam istana. Istana dalam syurga, rumah dalam syurga tak ada jambang. Apa? Ahli syurga tak berak, tak kecing, tak ketuk, tak tubik rohok, tak ada inguh, tak ada tai hidung, tai mata, tak ada haid, tak ada nifas. Faham lagi? Tak ada putihan, tak ada seguguk. Asal dunia guana. Nak? Tengok bini kita muka comel leteng ketuk sukhong. Nampak tak? Mapuh 2 ekor nak kucing bang ketuk dia. Nak? Bukan hak Tanjung Baru lah, hak Pau tu. Akhirat azwajum mutahharah. Allah sediakan bagi kita bini-bini yang mutahharah. Tidak kecing, tidak berak, tidak ketuk, tak ada tai telinga, tak ada tai hidung, tak ada tai mata, tak ada inguh, tak ada rohok. Semuanya bersih, suci belaka. Dan hanya mengeluarkan peluh daripada lubang roma. Yafuhu miska. Peluh itu mengeluarkan bau haruman kasturi. Itu ahli syurga. Kita atas dunia, comel dia bedak dah. Kita tengok masih bangun tidur, makan buah romok muka. Faham lagi? Maka itulah akhiratnya. Sedekah. Harta kita ni sebenarnya ialah harta yang kita beri kat orang. Kalau harta kita hak pakai, hak untuk kita, bukan harta kita. Kita beli baju untuk kita pakai, bukan baju kita. Kita beli seluar mahal-mahal kita pakai, bukan seluar kita. Kita beli makanan, kita makan, kita minum sedap-sedap, bukan makanan kita. Kita beli rumah 200,000 kita duduk, bukan rumah kita. Harta kita ialah yang kita beli beri korang. Itu harta kita. Faham lagi? Hak kita beli, kita beri korang. Kita beli baju, beli seluar, kita sedekah korang. Itulah pakaian kita. Akhirat lagi.
Nampak? Kita beli makanan-makanan, kita beli minuman-minuman, kita hantar rumah orang. Belanja orang dan sebagainya. Itu orang kita. Kerana Nabi kata ma labistum ma akaltum faqad ablaitum wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu makan jadi najis, dan apa yang kamu pakai pada tubuh kamu menjadi kain buruk. Tapi ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu beri kepada orang lain dengan sedekah, itulah harta yang kekal bersama kamu sampai akhirat. Nah, kita sayang nak biar kita ke orang. Tak usah orang lain lah, adik-beradik kita sayang dah. Nah, kita duduk kalau berang senanglah kita 3,000 sebulan pendapatan. Betul tak? Anak saudara kita kat Sungai Tong masak terek, ada tak kita wis 100 riyal bulan? Ada. Apa nak wis dia? Kita buah tu. Kita kedeku. Patut dah kita senang 3,000 sebulan. Kita tengok aku ada anak saudara ke kakak kita ke apa, pok daerah susah, kita wis sikit kan nak wis 3,000, wis 200 ke sebulan. Tak. Itu tanda harta kita itu berkat. Orang boleh tupang. Tak, beraloh kira. Toki buka kedai rucik, cucu mari beli, nak beli biskut, timbang hanya toki bala. Toki kedai. Faham? Yang nak beli cucu toki, beli biskut 5 hoseng, nak beli biskut sama. Timbang natang. Timbang terus pada cucu dia. Ayah budak tu anak dia. Timbang korok dia, pergi ngeteng-teng tau. Cucumu kan tu. Timbang, lebih 2 kepi ambil mula. Patut ambil tong biskut sekakuk tak pada toki. Nah, jangan perangai lagu tu. Nah, biar banyak hidup kita banyak sedekah. Nah, kalau timbang lebih. Sekilo cukup dah ikan, biar anak ikan seekor lebih, anak sekolah kuning. Nah, ni bagian niaga jual beli. Kalau lebih seekor ni akhirat sana. Betul tak? Yang mutang timbang molek dah 3 kilo, ambil cekor KL 500,000, tu sedekah. Nah, biar banyak sedekah. Kerana apa? Kerana orang mati semua dia nak sedekah dah. Tak boleh. Dia tengok dia alam barzah hebatnya orang sedekah. Dia kata, aku nak hidup semula ya Allah, sekejap dah apa dah. Fa asaddaqa, kerana aku nak sedekah. Nampak? Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, puasa sunat, baca Quran tiba-tiba kedeku, tak pakai. Balik hitung diri kita, aku kedeku tak dengan orang-orang ramai. Kalau kedeku tak pakai. Contoh nak tengok cermin tak pakai. Faham lagi? Al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah. Orang yang kedeku, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh daripada syurga. Tak usah kira. Dah mati ada dah. Ni nak mati Covid, kalau berang 2 tahun dah duduk di alam barzah. Boleh tak nak mari semula macam kita mana ni? Tak boleh dah. Nak sedekah tak boleh dah. Kalau ada anak cucu dia tolong sedekah, alhamdulillah. Kalau dia ada sedekah banyak ketika hidup, jariyatun ilai. Baru berjalan masuk dalam buku dia. Kalau tak ada sekepek, tak ada apa-apa. Nah, pagi esok kita minum air. Sini kedai kopi kalau minum air sekedar berapa? Dia bayar kali sekedar. Kedai kopi Kampung Tanjung Baru ni, sekedar berapa meja ada? Ada 6 meja sekedar, betul tak? Kalau ada orang ramai penuh lah kedai, kita khabar. Tak kira kira apa tak? Syuting kedai saya bayar. Berapa ya? Siapa 3,000? Nanti jawab kali. Ada 40 ya, betul tak? Ada 50 ya. Faham? Ya kali 50 ya, PT kita 2,000 lampang dia kan? Faham? PT kita dalam bank ada 2,000. Ni nak Tanjung Baru ni kedai kopi pagi, ni kedai roti canai, kedai nasi lemak. Bayar semua. Pok mak, poso, pok le, JKK, JPKK aku bayar lah ke? Syuting kedai. Berapa? 63 ya. Bayar 63. Betul tak? Murah je. Bukan makan no hotel KL, hotel contoh deh. Lagi. Syuting pada 140 makan pagi breakfast. Tu lain. Bak Kampung Tanjung Baru sekedar kita kalau aje tu sekedar 113 ya si minyak. Penuh kan dalam. Ada bayar lah. Bukan PT kita tinggal 2 ya. 2-3 ribu di dalam bank. Tabung haji 8 ribu ada.
Siapa yang belanja orang makan, harta dia sesuak saja, luqmatan. Nabi kata sesuak saja, pahalanya Allah akan simpan di sisi Allah. Hari kiamat lagi, sesuak kalau orang makan harta kita jadi sebesar gunung Uhud. Bayang kalau kita belanja dia sebukuh nasi lemak, 8 suak, 10 suak, 10 hutir gunung Uhud. Gunung Uhud bukan macam Bukit Dimang, tengah kilo, 7.5 kilometer, tinggi 1000 kaki. Kaya tak? Dah. Hangguk. Buat dah ustaz kan? Habis ustaz hangguk omong. Semua lagi. Kuat sekali seumur hidup bayar sekedar. Tahu tak? Sedekah. Niat ini sedekah daripada ibu bapa aku yang telah meninggal. Tok nenek moyang aku. Boleh. Tok kita mati dah, duduklah kubur. Nak sedekah tak boleh dah. Mak kita mati dah, duduklah tanah. Nak sedekah tak boleh dah. Tapi kita tolong sedekah boleh. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi. Ada riwayat perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Sungguhnya mak aku telah mati. Atasaddaqtu anha. Boleh tak aku bersedekah untuknya? Nabi kata, na'am, boleh. Itu cerita dia. Faham? Mu gaji berapa sebulan? Jangan lemong dalam masjid. 1,500. 1,500. Ambil 1,500, cabut 50 ya, sedekah. Bulan depan buat pula, ambil 1,500, ambil 50 ya, boleh tabung masjid. Nampak? Berkat. Apa makna berkat? Ziyadatul khair. Kamu akan jadi rengang pada benda akhirat lepas pada itu. Ya, kau. Bukan suruh 1,500. Bukan saya nak wakar dapat 1,000. Saya nak Usman wis separuh, kita 50. Kalau dapat 2,000 tu ambil 100 ya, sedekah. Kita tengok dalam bank itu ada 6,000 biti dalam bank. Motor ada dah, Mybi ada dah, rumah beres belaka dah. Tapi anak dara aku seorang susah sungguh duk kat tapel. Aku beli yang motor sekarang ke dia suti 600 ya, dia boleh buat naik. Jadi orang kaya. Padahal motor buruk beli ke dia. Jadi orang kaya pun. Dengan motor buruk tu dia boleh pergi mari situ sini. Itu orang kaya, skin cepat kaya. Tijaratan dan tabur. Nah, itulah perniagaan yang kamu tidak akan rugi dulu, kini dan selamanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau kita ajar orang ilmu yang berguna, orang amal ilmu tu. Kita mati dah, masuk pula dalam buku kita. Tak betul. Contoh kita ngajar Quran masih hidup, buka kelas ngaji Quran. Nah, 3 tahun ngajar Quran, ramai dah anak murid. Kita mati. Anak murid kita tu baca ayat Quran. Setiap kali dia baca, tak kira dalam semayang, luar semayang, kita dalam kubur dapat sama. Buka lagi buku, berok masuk. Tak usah ajar 30 juzuk. Dia ajar Fatihah dia sama-sama set-set mak lepik, set-set RZ. Bukan kaki pandai sangat, tapi Fatihah dia pandai. Dia ajar set-set rempik ni, ngajar Fatihah. Jadi set-set motor guna Fatihah dia buat semayang. Dia mati dah langgar lori. Dah masuk pula pahala orang guna. Tiap kali orang semayang, hak dia ajar Fatihah, hak dia ajar bismillah, pahala masuklah kubur dia. Maksud jariah ni 2. Kalau kita sudah mati, masuk pahala dalam buku, turun rahmat di dalam kubur, jadi rengang kita. Faham? Sebab sedang kita mati, orang tak boleh tolong kita. Ni boleh tolong Menteri boleh tak tolong kalau kita mati? Dia nak tolong dia tak boleh. Amalan, amal soleh, iman. Kita ajar benda yang dunia sekalipun, tapi benda yang berkebajikan. Nampak? Dapat pahala. Kita ajar orang nguruk kaki orang, kalau patah nguruk gini. Kita ajar orang kalau luka buat gini. Kita ajar orang kalau nak buat rumah molek betul gini. Kalau nak pasang molek gini. Boleh pahala. Pasal itu pagi fardu kifayah, menyempurnakan kehidupan manusia. Apatah lagi kalau kita ajar hak akhirat. Dan kalau kita ajar hak udah-udah, boleh nyakit. Boleh nyakit. Benda akhirat ni dak nanti mu jadi tok guru. Mu tunjuk gitu dengan tangan, boleh syurga dah.
Orang nak mari Kapur Tanjung Baru, nak mari dengar, dia orang nak kenal orang luar. Faham? Orang tanya kita, kat mana masjid Tanjung Baru? Dia tu sipang kandang tu. Masuk sikit, nampak dah masjid. Ha, tunjuk kita dengan tangan. Lepas tu mari seorang pula tanya pula, tu sipang, nampak sipang, masuk kandang itu. Ada 5-6 orang tanya dia, 5 kali tunjuk. Orang penuh pergi masjid, dia tak hari dia tunjuk ke? Maka walaupun dia dikimai snorkel malam tu, tak pergi, tapi dah dia tunjuk petang tadi, pahala orang yang pergi dapat 1000, dia duk main snorkel tu 1000 kau dapat. Janji dia orang Islam. Faham tak lagi? Kerana Nabi kata adalu alal khairi kafa'ilihi, siapa yang tunjuk benda yang molek, dia dapat pahala sama dengan orang yang buat. Walaupun dia tak pergi. Dia tengok seorang ramai mari sini mari. Oh, bagus budak-budak. Pergi mana ni? Lagi dengar. Oh, bagus. Dia dengar. Dia tak dia ambil porang. Faham lagi? Dia tak pergi. Dia janji dah dengan janda. Dengan orang puang. Dia boleh pahala? Boleh. Pahala apa? Bukan pahala jumpa orang puang. Pahala dia khabar kat orang ni. Faham? Tutah tu masjid. Tutah tu jalan. Tutah tu surau. Tutah tu tempat orang belajar. Boleh pahala. Dia buat dosa tu hal lain, tulis dosa. Tapi nak khabar orang beriman, kalau dia tunjuk saja, tak buat lagi, dia dapat sama dah. Mana kalau dia khabar tutah masjid, mu masuk kanan nampak masjid, orang ikut dia tunjuk jumpa masjid, apa yang orang dapat 1 juta pahala malam tu, dia 1 juta pahala. Kerana Nabi kata kafa'ilihi, kah tu makna tamsir lil misli, sama sungguh sebanyak mana yang orang pergi masjid tu dapat, banyak tu tukang tunjuk dapat. Faham? Dan yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah. Nah, kalau kita mati, anak kita mendoakan kita. Apa makna anak yang soleh? Ramai orang salah faham. Dia kata anak yang soleh, anak yang pakai piyah semua. Hoi, salah. Salah. Maksud anak soleh di sini, kata Imam Nawawi, anak yang beriman. Walau kana fasiqah, walaupun tak molek. Faham? Walaupun fasik, asal orang mukmin, dia berdoa boleh kepada ibu bapa. Faham? Bukan orang soleh. Orang soleh ni ramai orang tak faham orang soleh. Soleh ni bahasa Arab. Faham? Bahasa Melayu dia orang molek, orang baik. Faham? Kita tak orang soleh kan ni. Orang pakai piyah. Hoi, salah tu. Pakai piyah orang kena takak pakai piyah tu ni. Asal pergi cara mahkamah pakai piyah. Lagi. Padahal masih pergi curi kat topeng. Bila nak cara mahkamah turun dari rabah boleh habis pakai piyah. Tu orang pakai piyah. Dia masuk surga bukan pakai piyah. Masuk surga bukan pakai jubah. Masuk surga bukan pakai ridak. Masuk surga bukan pakai janggut panjang. Lagi. Kalau janggut panjang masuk surga, aku masuk dulu pada Ustaz Somad. Tak Somad dah apa nyatu janggut. Tu aku dulu dah. Innal ladina amanu, beriman, wa amilus solihat, amal soleh. Ni aksesori ya janggut dia jumpa. Iman dan amal soleh. Dia masuk dulu. Sebab tu bila kita tengok orang buat dosa, kita tegur. Kita tengok orang lelaki pakai katamah, topi sudu, topi sudu haram, tak? Luar pendek, nak pakai katamah, kita kata haram. Kena katalah haram. Haram ni pakai katamah laki-laki. Tapi kena ingat, setakat tu saja kita kata haram. Kenapa mu kata haram? Kerana Nabi suruh kata, man ra'a minkum munkara falyughayyir. Kalau mu tengok benda maksiat depan mata, mu kata. Faham? Lepas tu aku kata haram. Tapi bila kita balik di rumah dah, jangan pula kita rasa kita masuk surga dulu daripada pakai katamah tu. Tu tak tahu tu. Tu kerja Allah. Allah je tahu. Jangan pula aku molek pada dia, sisi Allah. Jangan. Kita setakat tegur je. Kerana wajib tegur syariat. Faham? Rahsia Allah kita tak tahu. Kena molek dia masuk dulu. Kau pakai topi sudu tulis Bosco. Faham? Kita saya tak sekebang duduk 2 hari dia masuk dah 3-4 ekor. Faham? Waktu kita tak tahu. Faham? Sekadar tegur syariat Nabi. Siapa masuk benda salah, kita tegur. Faham? Tapi jangan rasa aku masuk dulu juga daripada dia. Faham? Nak molek apa ikut kita masuk dulu. Dia kata, bye Ustaz, kita masuk dulu. Bawah. Faham? Ustaz jangan angok pergi luar, tak selesai lagi. Tak?
Cakap tu kena faham dah. Benda rosak kena tegur, benda mungkar kena khabar. Tapi jangan sampai masuk benda yang bukan tugas kita. Adapun siapa masuk syurga dulu, siapa lebih dekat dengan Allah, tu wallahu a'lam. Faham? Jadi yang kedua pula nak khabar di sini, ramai agak orang salah faham dengan hadis ni. Dia kata orang bila mati ada anak saja berguna. Lain pada anak tak berguna dah doa dia. Salah. Ini salah orang awam. Yang sebetulnya bukan anak saja. Cuma dalam hadis saja sebut anak. Semua doa untuk orang mati berguna. Okey? Sama ada anak, cucu, anak saudara, anak akak, anak susuan, kawan-kawan, kawan jabat, waris-waris, orang yang kita kenal dalam alam maya saja, mereka berdoa berguna. Semua doa berguna kepada si mati. Kalau Allah izin, yang mau memang dapat manfaat. Faham? Dah apa Nabi sebut waladin anak saja? Kerana pada roliknya hak berdoa semua lepas mati anak dah. Orang lain dia akan berdoa sekali tu masa mati tu. Nah, kita kawan ramai orang Tanjung Baru, kalau perang orang jenaga orang apa tahu tak? Hari mati je orang sebut kita. Nah, mati dah ni. Dah lah orang Tanjung Baru. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Hari mati esok orang sebut lagi. Dah. Hari mati je kawan-kawan pergi kubur kita minggu depan mari tau. Masa raya kawan-kawan mari tau kubur kita. Dah. Tapi anak mari. Tu ana sabili taglib atas jalan rolik, Nabi pun sebut anak. Faham? Yang sebenarnya kata ulama, semua manusia berdoa Allah makbulkan. Faham? Jadi orang tak ada anak, anak dara berdoa. Orang tak ada anak, cucu berdoa. Orang yang tak ada anak, pak dia berdoa. Orang tak ada anak, kawan-kawan berdoa. Semuanya boleh. Faham? Sebab tu kita kena baik dengan orang. Tak? Doa di mana? Doalah di mana-mana. Tak sebut dalam hadis awaladin salihin yad'ulah, anak berdoa bagi orang yang telah mati. Pak dia mati dah, dia berdoa di rumah boleh, dia berdoa dalam tahlil boleh, dia berdoa di masjid boleh, dia berdoa dalam Facebook boleh, dia berdoa di mana-mana pun boleh. Nah, cuma bila kita ada ikatan yang dekat dengan orang yang telah meninggal dunia, selalulah ziarah. Kerana bila kita ziarah, ibu bapa kita di alam barzah, senang hatinya tengok kita mari ziarah. Jadi mati dah kan? Mati di alam dunia, hidup di alam kubur. Faham lagi? Di alam dia hidup, di alam kita dia mati. Nampak? Ni kita dak pergi kubur. Mau bini 4 kali sebetul balik. Kubur ayah dak pergi. Nolek congek motor kat kubur ayah. Congek motor. Faham lagi tak? Ayah kata menatang, dak mari dah kubur aku. Nah, kalau kita pergi ayah kita dengar tak kita? Dengar. Dia nampak tak? Nampak dengan izin Allah. Ma min muslimin yamurru bi qabri akhi. Tidak ada seorang Islam, Nabi kata, lalu kok kubur anak beranak dia. Kana ya'rifuhu fid dunya. Dia kenal ketika hidup itu, dia kenal siapa penghuni kubur ini. Wasallama alaih, lalu diberi salam ke atas kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Illa arabahu, melainkan mayat di alam barzah kenal orang yang datang ziarah. Kalau anak dia datang, waris-waris dia datang, bini dia datang, laki dia datang, seronok mayat. Wa radda alaihi salam, lalu mayat itu pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita ni tak dengar. Kita beri salam mayat dengar. Mayat jawab kita dengar tak? Tak dengar. Pasal apa tak dengar? Sebab kalau dengar jadi 2 mayat. Kejut. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Waalaikumsalam. Lama dah mari kubur ayah. Ping kubur. 2 mayat. Jadi 2 kubur tu. Tak? Faham tak lagi? Jadi zurul kubura. Hendaklah kamu semua, orang kalau berang orang mana pun, zuru, bukan zur. Zur ni seorang je. Zuru semua sekali. Gi kubur. Sebab apa? Fa innaha, kana gi kubur, bila mu tengok kubur tenang, tidak ada apa dah. Nak senyap abadi belaka, nak menuju ke akhirat dah. Tuzakirul akhirah, mengingatkan kamu pada hari akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ambil manfaat daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Sebelum saya menjawab soalan-soalan yang diajukan, diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Tanjung Baru Ulu Terengganu untuk melancarkan pungutan derma. Petugas-petugas akan mengungut derma menggunakan beg warna ungu seperti yang saya angkat di hadapan ini
untuk memungut sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan malam ini untuk kita beli kipas besar Masjid Kampung Tanjung Baru. Anggaran harga kipas 40,000 selebihnya untuk pengurusan masjid. Nak buat helikopter situ lagi. Situ tak? Buat helikopter lagi. Masjid lain ada belaka dah. Komang mulambat pun. Nampak tak? 2013 kau bakar dah helikopter. Jangan awak komang itu. 40,000 sekejap je pasal ramai. Kalau 4 orang lelah nak cari 40,000. Jadi bergerak sekarang petugas perlahan-lahan, jangan laju, slow kutik derma. Diri depan dia lagi tak bagi duit, jangan bergerak. Tadi kau dah suruh banyak sedekah, mudah wigok berat nanang. Pelan-pelan. Kita mati gelar kipas tu pusing, merau buka bulak buku kita, turun rahmat keringanan di alam barzakh. Masa ni kita tak nampak lagi. Macam orang yang sehat lah. Dia tak berasa syukur dengan nikmat sehat. Gerak masuk hospital barulah senangnya kalau sehat. Pelan-pelan, lalu pelan-pelan. Jaga jangan pijak telefon orang. Ni kau ni kau tak lalu ya. Pelan-pelan. Awak sedikit kau tu. Pelan-pelan. Kalau kita beri dah dia lalu pula, beri kali lagi. Bekas jota kali beri. Pelan-pelan lagi. Kau ni pula. Kau puang ada orang ketik. Jangan balik rugi ni. Kita ada banyak soalan malam ni. Dua perkara yang penting kalau kita balik rugi. Yang pertama, kita masuk pada sesi soal jawab pula ni. Rugi kalau mau balik melainkan kecemasan. Kenapa? Kerana inilah yang ditunggu-tunggu setiap malam. Dan yang kedua, rugi besar kalau kita balik kerana kita baru dimaklumkan oleh pihak masjid, lepas pada sembahyang Isya lagi kita akan dijamu besar-besaran di rumah masing-masing. Betul tak? Baik. Balik pun rumah kita gitu kan, tak jadi tubik lih. Siapa luar tu ramai orang. 5,000 ni ramai orang. Biasa tanya baru saya tak amal ni orang. Kau rapau ada kau. Orang dura dia, dura. Kat Ustaz Mak cek. Lama tak jumpa dia. Baik, pelan-pelan. Lagi dah habis tugas, kutik lagi. Beg itu yang awak alik orang isi nak kira. Luar-luar sana luar sana. Petugas apa keluar sana. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan kepada Masjid Kampung Tanjung Baru Hulu Tianung untuk beli kipas gergasi helikopter ni. Kita tengok soalan orang Kuala Berang kita. Soalan pertama, adakah ASN simpanan haram? Okey. Dia kata ASNB haram ke tidak? Dengar baik-baik. Yang jadi haram kadang-kadang jadi halal, bukan simpanan itu, tapi cara ia dilaburkan. Sebab tu kadang-kadang keluar fatwa halal, kadang-kadang haram. Kenapa? Kerana duit itu bila dilaburkan dengan syarikat yang patuh syariah, halal lah. Tapi bila dilaburkan dengan syarikat yang tak patuh syarak, maka haram. Batu sekejap halal, sekejap haram. Okey? Soalan seterusnya. Saya dulu saya ada kawan, dia suka main judi. Sebab sekarang duit judi masih ada. Selain daripada buang, apakah boleh digunakan duit tersebut? Dia kata dia ada kawan dia suka main judi. Bukan kawan, rasa mu dah. Aku pasal dalam bak ni, asal hak udo-udo kawan saya. 20 tahun dah jawab soalan. Gitu sama, hak udo-udo kawan saya. Padahal dia dah tak apa dah. Kalau mu kata saya pun kau tak kenal mu. Mana ada gambar Kawan dia dulu berjudi. Sekarang ada duit judi tipang 100 riyal. Jadi nak buat guna duit itu. Dengar baik-baik. Duit yang haram ini ada dua. Satu, duit haram hak orang.
Wajib pulang balik. Kalau taubat saja tak lepas. Pergi Mekah saja tak jadi apa. Contoh dia curi piti. Curi piti jiran dia RM100. RM100 itu 10 tahun lepas. Sekarang sudah bertaubat, tak boleh. Dia kena pulang balik 100 baru sah taubat. Tapi kalau duit yang tidak hak orang, yang tidak ada tuang, seperti duit judi. Dia judi zaman dulu. Faham lagi? Maka tak tahu orang siapa nak pulang balik, maka sebaiknya kita ikut pendapat gunakan untuk maslahat orang ramai. Okey? Jangan buang. Gunakan, ada pendapat ulama kata beli batu bubuh pak-pak lecoh dalam kapur. Contoh. Atau buat tandas, ramai orang boleh buang air di situ. Itu contoh untuk bukan kegunaan peribadi, kegunaan orang ramai. Okey. Soalan seterusnya, pergi haji guna duit pinjaman bank, bukan simpan sendiri, apakah hukumnya? Pelik-pelik soalan malam ni. Dia pergi haji, dia buat pinjaman bank. Dia pergi di bank, pinjam dengan bank RM30,000. Sekarang RM30,000 tak haji, okey? RM30,000. Tak ada dah RM10,000, RM30,000. Okey? Dia pun pinjam dengan bank RM30,000. Dia pergi haji. Boleh atau tidak? Dengar baik-baik. Hukumnya pinjam bank tidak sunat. Cuma ada fatwa membolehkan pinjam. Pinjam dengan kawan, pinjam dengan saudara, pinjam dengan bank. Faham? Hukumnya boleh pinjam. Tapi tidak disuruh syarak. Kerana yang disuruh syarak, man istata'a ilaihi sabila, orang yang ada duit sendiri mampu barulah pergi. Kalau tak mampu, tidak sampai disuruh meminjam. Walau bagaimanapun ada fatwa beberapa ulama membolehkan pinjam. Okey? Dan ni pinjam bank tak ada masalah. Kerana bank, jangan kita faham bank ialah haram. Salah. Bank bukan makna haram. Bank ini institusi keuangan. Cuma bila kamu meminjam, jangan pinjam cara yang haram. Faham? Kerana kita nak buat ibadat. Tak buat ibadat, nak beli kereta pun jangan pinjam cara yang haram. Jadi kalau dia pinjam bank tapi cara yang haram, berdosa. Kalau dia pinjam bank cara yang tidak haram, tidak berdosa. Bila tidak berdosa, molek buat pergi ke Mekah. Orang Indonesia yang miskin, kenapa mereka boleh pergi haji? Kerana kerajaan beri pinjam. Nak pergi haji. Nak pergi. Bayar dalam masa 20 tahun. Jadi orang miskin pun semua boleh pergi haji. Nak kerajaan beri pinjam duit untuk pergi Mekah. Bayar dalam RM80 sebulan, RM60 sebulan. Nak? 20 tahun habis bayar. Jadi fatwa-fatwa ni penting yang membolehkan meminjam untuk pergi Mekah. Kerana mereka suka sangat nak buat ibadat haji. Kalau ikut adat kata tak pergi lah mana-mana, cari mana duit tunai. Jadi pastikan awak pinjam bank ini jangan pinjam yang ada riba. Kerana pinjam ada riba, tak pergi Mekah lagi pinjam dosa dah. Soalan seterusnya, ajarkan cara bila tengah khusyuk dengan Allah, tiba-tiba syaitan datang kacau buat kita terganggu. Macam mana cara untuk lawan hasutan itu? Kalau kita tengah solat, syaitan datang, memang datang. Apa? Tugas dia. Bukankah zaman kita, zaman paling berkat, zaman Nabi SAW, syaitan datang. Dalam kitab-kitab hadis, iza adzanal muazzinu fa'at barak syaitan, apabila muazzin melaungkan azan untuk bila bang Allahu akbar, lari syaitan. Summa, kemudian habis daripada azan, akhbalat, datang balik syaitan. Ke mana? Ke masjid. Kan datang kat snooker. Wa iza uqimat, bila diqamat Allahu akbar syaitan la ilaha illallah, lari pula syaitan. Summa, kemudian selepas qamat, akhbalat, datang pula. Datang mana? Dia datang, dia kata, ya fulan, hei si fulan, uskur kaza wa kaza, cuma ingat menim yang suruh kita pening dalam bayang. Itu kita dalam rokok, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Rokok baca Fatihah. Kata menatang ni berapa pula aku. Mu suka mu tu. Rahia tu gangguan dia tu. Kerana apa? Kerana dia sudah berjanji dengan Allah, la ulwiyannahum ajma'in. Ya Allah,
Faham? Aku sakit hati dengan Nabi Adam, aku dia punya pasal, aku tidak setuju, aku kena halau dari syurga, akhirat masuk neraka, aku berjanji depanmu ya Allah, aku nak kacau semua mereka itu. Termasuk kacau dalam semayang. Faham lagi? Dia bagi tak kacau? Bagi ya, apa? Kerana dia menunaikan janji syaitan. Syaitan kan berjanji depan Allah, la'u wiyannahum ajma'in. Aku berjanji akan kacau mereka. Nah, jadi macam mana? Orang haji dia kacau, orang sedekah dia kacau, orang zakat jadi dah ingat. Orang tengah tawaf. Tawaf kan 7 kali. Asal tawaf kat 5 kena. 5 kena. Sudah 5 kena. Tak kacau. Orang kat wuduk tengah ambil wuduk. Kita tengah ambil wuduk basuh tangan, dia kata, "Syekh, muka dak kena sikit lagi." Kita dak kena pula, gerak ambil mula. Tu imam tayar awal dah tak. Kita wadang ambil mula dah. Faham? Berjeruk habis baju Melayu. Kerja dia tu tang seritang. Setang. Faham lagi? Kerja tugas dia. Kacau hak budak-budak main kereta wakak dia kacau mana? Asal mayang lagi. Awal lagi. Dia dak mayang tu. Hak mayang atas surau di kocak kat tu pula. Muniak dia, muniak mayang asal kan ho. Kita astagfirullahalazim. Jadi nawak gua ni 2 cara. Yang pertama, contoh kalau semayang, Allahu Akbar. Sebelum daripada takbir, kata usolli dulu. Dr. Wahbah Zuhaili ulama Syria kata usolli kuat supaya li'inal lisan al-qalba, supaya lidah kita sebut usolli kemah jadi hati kita dengan niat. Jadi masa orang yang jenis waswah ni berdiri nak semayang garik, kata gini, aku semayang fardu maghrib, biar kuat itu. Allahu Akbar, akan kemah lalu dah mari. Jadi bila syaitan mari kat gini, Syekh, mu niat garik ke isya? Dah boleh dah. Pasal kita kuat, kita kata aku semayang fardu maghrib. Faham lagi? Itu mana liyu'inal lisan qalba, supaya usalli tadi membantu hati ingat kepada niat. Jadi bila kita Allahu Akbar, kuat dah molek kita niat, kayak gini lepas Fatihah dia pun mari. Bang, setan pun mari. Syekh, mu niat tu ke doa. Jangan layan. Faham lagi? Jangan layan. Kita yang jadi layan, sudah. Mu niat garik ke isya ni? Ada main gitu? Ada aku bodoh. Berat kita ni jadi. Nah, lelah gitu. Muka uduh dah. Nah, jadi lelah gitu je. Nya tipu setan. Faham? Kata gitu, aku semayang fardu maghrib, Allahu Akbar. Masa takbir jangan panjang, pendek je. Dalam takbir, aku semayang fardu maghrib. Dah. Ni dia nak niat panjang, aku semayang fardu maghrib 3 rakaat, belakang tu imam, mengadap ke dah ingat Apa benda banyak ngak? Tak payah, yang wajib 3. Allah, aku semayang fardu maghrib, qasak ta'aruf ta'yum, cukup dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Kita dia mari cah dia cocok lepas baca doa Iftitah ya cah. Lepas baca doa Iftitah dia cocok. Syekh, niat garik ke isya, jangan layan. Kita terus baca bismillahirrahmanirrahim. Dia mari lagi, garik ke isya tok kata gitu. Faham? Dia pun lagi. Mau lagi dalam hati lah, jangan cakap mulut. Faham? Lari aja. Nangis bawah sejik. Kena tok suti. Daun ke dia. Nampak? Kawan saya tanya apa nangis? Kena tok mulut dia. Daun ke esok tak kacau dah mau. Ni dah mudah layan, esok mari pula. Kalau kita pergi minum air kedai kopi, patut kita panggil orang gila. Gila mari tetel kita panggil. Mu lama dah gila. Dia kata dulu sikit ada mung. Faham lagi? Jadi kita nak minum air, nak bayar air. Dah kita buat baik ke orang gila. Esok mari orang kita. Mari pula setan kita kau. Bila kita layan esok mari pula dah jadi kawan kita. Nampak? Jangan layan. Soalan seterusnya. Apakah hukum bela lembu lepas lembu merata rawa? Hukumnya harus. Kerana al-aslu fi kulli asya al-ibahah. Asal perbuatan manusia harus dulu. Nak kata tak boleh, kena ada sebab. 100 ekor lembu harus lepas. Lembu dia bila boleh? Jika tidak memudaratkan orang lain. Lembu dia tak duduk tengah jalan ke tepi mau 100 ekor. Kalau lapu lilang, merah putih, hijau baru jalan. Kalau masuk kebun orang tak lalu, masuk takut orang. Kalau nak berok balik berok rumah. Kalau binatang gitu boleh lepas.
Tapi kalau mudarat ke orang lain tak boleh dalam Islam, kerana kaedah kita ad-dararu yuzalu, kemudaratan sekalipun daripada binatang hendaklah dihilangkan. Tak boleh ada. Okey? Jadi kena kurung. Kalau lepas tak mengganggu orang, tak merosak tanaman, tidak mudarat, boleh lepas. Jangan lepas padang, lepas di baruh, lepas bukit, lepas dalam hutan, boleh. Nah. Dan setiap binatang kita yang memusnahkan harta orang, tuan binatang kena bayar. Kawan ni baru beli Maybe, ambil 6 bulan modal. Lah rubuh pelik lawa lah 100 riyal beli pelik. Kambing sebelah mari segok pak patah pelik. Tuan kambing wajib bayar 100 riyal. Lembu sebelah mari tetek kat rumah sebelah, baru beli bunga sekutum pasal tani kalau berang. 10 riyal, berak sekali berak dadak bunga. 10 riyal tuan lembu wajib ganti. Rumah sebelah baru beli RZ 30,000. Beruk rumah sebelah mari start lagi. Lagi. Faham? Tuan beruk kena ganti 30,000. Jangan main-main ukur syarak. Faham tak lagi? Jadi kena buh dalam kandang. Kalau tak buh dalam kandang, ambil tuan lembu, buh dalam kandang. Soalan seterusnya. Duit tabung masjid bolehkah digunakan untuk membayar penceramah, jemputan dan belanja makan minum, adakah dibolehkan? Dalam fatwa JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, boleh rojak dalam Google kat gini. Nah, sekarang pun boleh rojak. Apa saja perbuatan atau kerja-kerja, urusan-urusan atau program yang mengislahnya atau kebaikannya balik, kebajikannya balik kepada masjid, boleh guna duit masjid. Bukan mesti dalam masjid saja. Contoh dia guna PT masjid 30,000 untuk tambung tanah luar tu, dia bubuh tak supaya dapat budak-budak motor boleh mari masjid, boleh parking motor situ. Faham? Walaupun 30,000 ambil duit masjid, boleh. Kerana apa? Kerana bila ada parking motor sikat, budak-budak mari akan meramaikan masjid. Kebaikannya balik kepada masjid. Setiap perbuatan, setiap urusan, setiap projek yang kebaikannya balik kepada masjid, boleh digunakan duit masjid. Faham lagi? Itu fatwa JAKIM, bukan fatwa orang lain. Waktu yang paling afdal untuk membaca surah Al-Kahfi sama ada pagi Jumaat atau malam Jumaat. Surah dalam Quran surah Al-Kahfi. Jangan tanya pemuda, aku malah jawab dah. Bukan takut salah. Hak tu sekali tu cukup untuk selama-lamanya. Okey? Itu tak, kita tak ada konak-konak. Hak tu je. Okey? Nabi kata malam Jumaat atau hari Jumaat sama saja. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumaah. Ada riwayat fi lailatil jumaah. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Okey? Bilakah hari? Dengar baik-baik. Kita ni guna 2 kalendar. Satu kalendar Masihi, baru ni tukar tahun 2024. Satu lagi kalendar hijrah 1445 tak? Kalendar hijrah. Okey? Dua-dua ni adalah kalendar yang kita guna. Kalau guna Masihi, bertukar harinya 12 1 minit malam. Faham tak lagi? Kalau kalendar hijrah bertukar maghrib. Jadi sekarang ni hari Ahad ke hari Isnin? Kalau hijrah Isnin. Kalau Masihi Ahad. Faham? Bila bertukar hijrah Isnin? Garis tadi. Bila bertukar Masihi Ahad Isnin? 12 1 malam lagi. 12 1 minit. Okey? Jadi kalau kita nak pakai dalam bab-bab fadilat, membaca fadilat ni, guna kalendar hijrah. Iaitu kita sekarang kalau nak esok Jumaat, siang sembahyang Jumaat, ini sudah dikira malam Jumaat. Faham? Masuk waktu baca surah Al-Kahfi. Baca. Dan masa mana boleh baca? Badak kira masa mana. Lailatiha wa yaumiha. Faham lagi? Malam Jumaat, malam Jumaat badak. Malam apa benda ni? Malam Jumaat dan siang hari Jumaat. Okey? Jadi malam lepas garib boleh baca selalu, lepas isya pun boleh. Jadi kalaulah kita di Kuala Berang, masjid ni buat tiap-tiap lepas malam Jumaat, lepas maghrib nak baca, tiba-tiba ada jemputan ceramah dan sebagainya, boleh anjak lepas isya. Ada orang dia batal ceramah Al-Kahfi dulu, batal ceramah Yasin dulu, tak betul lah. Kerana apa? Sebut malam. Yasin kita man qara'a Yasin fi lailatin.
hadis. Barang siapa baca Yasin pada waktu malam. Malam ni bila malam? Malam ni min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Daripada maghrib sampai subuh. Kok pandamu nak baca masa mana pun? 7:30 malam, 8 suku malam, 9:30 malam, 10:30 malam, 11:20 malam, 12:40 malam. Tak, dari garik sampai subuh. Malam lah tu. Dah kalau siang, siang esok, jangan sampai maghrib. Okey? Bacalah. Jadi siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumaat atau siangnya, pahala paling banyak. Tiba-tiba kita down malam Jumaat kerana kita kerja, ada dok shutdown gitu gini, kerja kapal. Kita baca surah Al-Kahfi hari Selasa, dapat pahala juga. Dan mana lebih banyak? Pada malam Jumaat dan harinya, kerana sebut dalam hadis. Okey? Soalan seterusnya. Kucing kita bela duduk di riba kita, kita khawatir punggung ada najis. Apakah hukumnya? Hukumnya kalau khawatir boleh tengok. Cuma dalam bab solat, orang yang sedang solat tahiyat awal, datang kucing yang tidak ada najis, duduk di atasnya, tidak batal sembahyang. Bila kita nak berdiri tambah rakaat, kita tolak turun bawah, kita tambah rakaat. Kerana kucing itu suci. Ketika Nabi duduk, Nabi bercerita dengan sahabat, iza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum, bila anjing datang minum dalam baldi ini, maka fa'ariqu, maka kena buang air itu. Fasiluhu sab'ah, basuh 7 kali air ini. Ini baldi itu. Bila dengar anjing itu kena basuh 7 kali minum dalam bekas, maka sahabat tanya, dah kucing ke mana? Nabi kata kucing suci. Jelas daripada itu, maka kata ulama-ulama, kita tengah semayang, kucing mari duduk atas riba jarang mari duduk atas kepala. Duduk atas riba, tak ada masalah. Bahkan bukan kata kucing, semua binatang dalam dunia ini, melainkan anjing dan babi, kalau duduk tak batal semayang kita. Kucing biasa dalam rumah dah. Kalau kita semayang dalam hutan, kita nak ambil deriang apa semua dah, kita semayang dalam hutan atau bukit, kita tengah tayar awal 15 mari duduk atas riba. Tak batal. Tak batal, jangan lari, tak batal. Tak, panjang. Dia lagi tak salah, dia tak akang. Banyak sikit rakaat. Faham lagi? Tak batal. Nak? Soalan seterusnya, kenduri kahwin tak cukup kerana tukang masak ambil lebih dulu makan yang tak dihidangkan. Apakah hukumnya? Hukumnya tukang masak ambil daging. Dia tukang masak, kita upah dia gula, kita minta tolong dia gula. Okey, dia ambil daging jadi tak cukup. Kita nak tengok dulu. Apa perjanjian tuangan kenduri dengan tukang masak? Kalau perjanjiannya bila dimasak, tuan kena tukang masak ambil 1/4, maka dia ambil dulu, halal. Pasal perjanjian dia gitu. Contoh ni buat contoh. Tolong masak, gula kawah hamba sekawah. Daging sepikul setengah. Kalau siap masak, upahnya 1/4. Lalu bila dah siap masak, tukang masak pun ambil 1/4, sukukan dia. Lepas tu makan jadi tak cukup, tak ada masalah dah. Kerana perjanjian dengan tuang kenduri. Tapi kalau tak ada perjanjian lagu tu, tukang masak ambil dulu, boleh juga. Boleh apa? Boleh dosa. Kenapa? Dikira mencuri harta orang. Sebab tu kita nak pergi masak rumah orang, nak tanya tolong saja ke upah. Kalau upah, kena ngupah persetujuan awal. Berapa upahnya? Supaya dia tak terjadi tanakut perbalahan lepas kerja. Kita nak upah tukang buat tangga, buat semi, buat apa, tanya dulu upah berapa. Tanya siap berapa. Tidak balah. Kadang-kadang dalam kita kata 3,000 setuju pun tambah molek-molek ada 4,000 pula. Dia pusing barang. Macam mana ni? Janji itu 3,000, siap ada 4,000, 4,000, 4,000. Pula dah. Kalau saji-saji akad, maka piti arang 1,000. Ingat tukang masak, sepinggan nasi pun tak boleh. Jangan ambil. Nak ambil, kena kabur. Makan atas jalan jemputan boleh. Orang lain jemputan makan lelaki, dia makan atas. Kerana tukang masak boleh. Nak ambil balik rumah tak boleh. Mencuri namanya. Tukang masak tak usah kata orang luar. Kita ni bukan tukang masak, muslimat. Balik dulu Cik Ani dah. Anak balik sekolah pula. Itu beg luar, dia kata ubuh kok 2 bekas. Dia bawa dah tak puas. Dia tak minta dengan Cik Ani tuang kenduri.
2 tapuan tu haram, wajib bayar mula. Jangan main-main. Wajib atau sunat basuh kemaluan, ambil wuduk bila nak meneruskan pertubuhan yang kedua kalinya. Dia nak ulang jimak, power dia ni. Dia nak ulang jimak. Jadi kena basuh, ya sunat. Kita bersihkan. Okey? Hukumnya sunat, bukan wajib. Soalan seterusnya, boleh tak kita ambil wuduk ketika azan sedang berkumandang? Boleh? Yang kata tak boleh, tak ada. Tidak ada, dilarang berwuduk ketika azan, tak ada. Tak ada. Boleh. Ketika berwuduk, ketika azan boleh berwuduk, boleh mandi junub, boleh naik motosikal, boleh berjalan, boleh berlari. Faham? Cuma bila kita masuk dalam masjid, jika azan sedang berkumandang belum selesai, afdal kita jawab dulu baru solat tahiyat masjid. Itu hukum. Tapi kalau kita semayang juga, kita tak tunggu azan, hukumnya harus dan sah semayang kita. Afdal tunggu dulu, jawab azan, selawat, baru kita solat sunat. Okey? Tapi tak ada larangan. Kalau orang tengah azan tak boleh makan nasi. Tak ada larangan. Tengah makan dah. Tak. Tengah jimak pun jimak dah. Cuma jangan jawab tengah jimak. Jadi lebar tak juga aku. Apakah batal solat kita bila kanak-kanak yang belum bersunat duduk di riba kita sedang tahiyat akhir? Jawabnya, kalau kanak-kanak itu ada membawa najis, batal semayang kita. Kalau dia duduk di atas kita. Tapi kalau dia pegang saja tak duduk, tak batal. Kita semayang, dia mari pegang saja bahu kita. Kita semayang tengah qiyam, dia mari peluk peha kita, tak batal. Walaupun ada najis dalam kulpah dia. Yang batal ada najis dalam kemaluan atau ada najis dalam pamper, dia peluk tekak kita tengah duduk tahiyat, dia giakak kaki. Jadi terakak. Bermakna kita memikul orang yang membawa najis, baru batal. Faham? Jadi kita tengok zong kita, anak kita ni belum ada najis, tak ada masalah. Tentu Nabi SAW pernah jadi imam, sujud yang terakhir, mari budak kecil duduk atas belakang, okey buat kuda. Padahal Nabi jadi imam, dia duduk atas belakang, dia buat kuda, pegang baju Nabi gini. Nabi tengok budak duduk atas belakang, dia pun kalau akak kepala derah, budak tu dah habis gimai, dia pun sujud lama. Lama dia sujud, budak tu pun turun. Faham? Sahabat tanya, apa tadi sujud lama sangat yang terakhir? Kata Nabi, kerana ada budak mari duduk atas belakang buat main. Faham lagi? Buat kuda. Kalau aku angkat macam biasa kepala, dia belum puas bermain-main. Lalu aku sujud lama kepada Tuhanku, bila dia turun, baru aku angkat duduk tahiyat akhir. Nampak? Menunjukkan kalau budak yang suci boleh duduk atas belakang. Faham? Kita duduk tahiyat, anak kita tahu dah tak ada najis, dia pun mari duduk tariba. Biar dia duduk sampai sudah salam. Kalau tahiyat awal nak naik tolak tepi berdiri. Kalau tahiyat akhir salam ke dia. Dah apa yang mari duduk budak-budak. Marah dia. Yang kita marah, kita tengah tahiyat awal, mak dia mari duduk tariba. Bau terjek atas tekak. Faham tak? Punggungnya besar masih basuh. Faham lagi? Dah gebih kita duduk atas tu dah. Apakah hukum menipu maklumat peribadi mendapatkan bantuan daripada kerajaan seperti bantuan zakat dan sebagainya? Jawabnya, ada maklumat yang haram, ada yang tidak haram. Maklumat mana yang haram? Maklumat itu yang kalau kita menipu daripada tak layak menjadi layak. Tapi kalau maklumat yang layak tak layak tak ada kaitan, tak adalah berdosa. Faham lagi? Contoh menipu yang haram ialah kita pendapatan. Dia kata, kerajaan kata kita akan beri zakat yang pendapatan 2,000 ke bawah. Contoh, dikira miskin. Kita 5,000, kita buat 2,000 juga. Kalau kita tipu lagu tu, berdosa, makan haram. Nampak? Tapi benda ni banyak berlaku dalam negara kita. Hampir setiap negeri berlaku. Orang yang tak layak, minta juga bantuan, ejah borang, ejah tu, ejah ni dan sebagainya. Ingat baik-baik, kalau bantuan itu kita tak layak untuk kita menipu untuk dapatkan juga, dapat api neraka akhirat lagi. Nabi SAW sebut, man sa'alan nasa takassura faqad sa'ala jamra jahannam yaumil qiyamah atau kama qala. Siapa yang ada dah harta minta lagi harta orang, faham? Maknanya tak betul lah.
Sungguhnya dia sudah minta bara api neraka pada hari kiamat. Nah, ni banyak lah ni. Cikgu dapat batuan. Nah, dia kecek gaji ejah. Mengejah tu ejah ni apa ejah tu ejah ni ejah tu boleh biti baik bawah. Dah mana nak ejah lah Ejah rezeki jangan ditolak. Boleh api neraka. Bila makan haram, sembahyang tak terima. Akhirat masuk neraka. Ketika sakit nak bersalin sudah keluar darah tapi belum bersalin. Adakah itu darah nifas? Saya wajib solat tak pada ketika itu? Ni muslimat pula tanya. Dia tak beranak lagi, dekat nak beranak keluar darah. Tak tahu darah dia dah reti. Itulah suruh nikah dengan ustaz kampung. Tak apa lagi nak tanya, okey? Darah yang keluar sebelum beranak bukan darah nifas. Darah yang keluar masa tengah beranak bukan darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas anak sudah keluar. Faham lagi? Apa makna darah nifas? Huwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati aqibal wiladah. Darah nifas, darah yang keluar daripada rahim ibu selepas anak sudah selesai keluar. Sakit nak beranak, keluar darah dulu. Darah istihadah. Darah fasad. Tengah keluar darah, keluar anak. Keluar darah, keluar anak pula. Faham? Bukan nifas, darah istihadah. Okey? Anak keluar dah, berdebak keluar seorang. Baru keluar darah. Itulah nifas namanya. Faham lagi? Jadi masa tengah sakit nak tubik anak, tubik darah itu, wajib tak solat? Wajib. Mampu tak solat? Tak mampu kerana darah sedang keluar. Qada selepas kering darah nifas. Faham lagi? Suami kena tanda tu. Kena tanda bini dia sakit, tinggal solat 2 waktu. Solat asar dengan solat garik. Kerana sakit pukul 3.45 petang. Asar dak mayang lagi sakit. Faham? Sakit pula bagi hospital, tubik darah gitu gini, paisa baru semayang. Paisa baru beranak. 2 waktu tinggal. Faham? Suami kena tanda. Kak lagi kena khabar ke isteri. Tak ni hak tinggal gitu. Dah kita buat tak gitu? Ada tak tanda gitu? Tak ada. So cakap tengok okey nak. Malaikat duduk tanya. Tak cukup lagi. Cukup lagi. 44 dah hari ni. Bini kata 33. Buat kejut. Kenapa lah? Gitu pandai kira nak ceroboh mau. Soalan seterusnya, perlu tak kita berdiri sampai habis azan untuk tunai solat sunat di masjid? Ni baru khabar. Dia tanya, bagus. Dia nak pergi masuk dalam masjid, naik masjid, dia nak sembahyang sunat tayat masjid tu, faham lagi? Bila dia nak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyebang tak sekarang tak. Dengar baik-baik. 2 perkara boleh. Pilih lah. Yang pertama, jawab azan dulu, lepas tu baru semayang sunat. Yang kedua, tak payah jawab azan, semayang dulu, lepas semayang baru jawab azan. Dua-dua boleh. Mana paling molek, paling afdal? Berdiri dulu, habis azan, jawab, doa, selawat, barulah tahiyat. Faham lagi? Baik. Soalan seterusnya. Saya pukul 3 petang. Saya belum solat zuhur. Wajib tak qada solat zuhur? Baik. Dia mari haid pukul 3 petang. Dak dah semayang zuhur. Dah zuhur pukul apa? Pukul 1 contoh. Bermakna 2 jam dah masuk zuhur, mudak semayang lagi. Awak berhutang semayang zuhur, wajib qada zuhur lepas kering darah haid. Hak masih haid, dak wajib qada dah. Faham? Kerana awak sudah dapat waktu zuhur, sedangkan awak tak solat lagi. Tapi kalau datang haid sesaat sebelum masuk waktu zuhur, dah wajib qada zuhur. Kerana waktu zuhur belum masuk, awak sudah haid. Faham tak? Soalan seterusnya. Apakah hukum berkenaan sapu muka selepas solat? Hukum sapu muka selepas solat menurut sebahagian pendapat ulama tidak sunat. Pendapat yang kedua,
sunat. Siapa yang tak nak sapu, solat dia sudah sah. Siapa yang nak sapu, dapat pahala sunat. Okey? Hadisnya, kenapa yang kata tak sunat? Kerana hadisnya tidak kuat. Hadis dhaif. Hadis dhaif boleh amal ke tak? Boleh amal. Imam Bukhari pun membukukan hadis dhaif untuk kita amalkan. Nama kitab Imam Bukhari, Adab Mufrad Imam Bukhari. Kalau sahih Bukhari, semua hadis sahih. Tapi kalau kitab Adab Mufrad, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Pengarang Imam Bukhari. Faham tak ke? Jadi siapa yang nak sapu muka, boleh. Tak nak sapu muka, solatnya sudah sah. Faham? Siapa yang kata sapu muka tu haram, maka dia membuat hukum bid'ah. Soalan seterusnya. Apakah hukum bertongkat? Sedangkan bertongkat tidaklah menjadi keperluan pada seseorang. Kalau kita perlu memakai tongkat, maka hukumnya memanglah sunat pakai tongkat. Contoh, kita lambat berjalan nak masuk saf, kalau bertongkat senang kita berjalan, sunat pakai tongkat. Tapi kalau orang muda pakai tongkat, orang gagah pakai tongkat, berlakulah perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan tidak sunat, sebahagian ulama fuqaha mengatakan sunat, tak payah balik. Okey? Soalan seterusnya. Saya model iklan. Dalam iklan saya promosi produk, tapi saya tak pernah menggunakan produk. Apakah hukum saya terima bayarannya? Dia ni mempromosikan produk, tapi dia tak pernah mempromosikan produk. Tak pernah pakai produk tu. Apa hukumnya? Tengok apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu tak pernah minum, kamu pergi kata minum, berdosa. Tapi kalau kamu tak pernah minum, kamu kata air ini halal, tidak berdosa. Air ini laku, tidak berdosa. Kerana apa? Tak ada kaitan denganmu. Faham? Tapi sedap air ini, saya minum berkali-kali, pada ada minum berbohong, berdosa kerana berbohong. Okey? Soalan seterusnya. Angin keluar daripada parak, adakah batal wuduk seperti kentut? Ni muslimat tanya pula. Jenis ketuk kot depan. Ketuk kot belakang sahih dah. Dia begini, yang batal wuduk ialah apa? Khuruju syai' min sabilaini, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Nampak? Belakang biasanya kentut kot belakang ke depan. Belakang, boom, kot belakang. Faham? Jika kek tu gegar juga. Tapi kadang-kadang muslimat ada gak ketuk ke depan. Halu ke? Kiu-kiu. Bagi kok depan. Dengar baik-baik. Kalau keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, khuruju syai' min sabilaini, sebab batal wuduk, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, batal. Jadi kalau kentut ikut belakang batal wuduk, kentut ikut depan parat juga batal wuduk. Cuma bezanya nak khabar sikit, minta maaf lah, dah mu tanya aku jawab. Orang puang ni dia ketuk ke depan, ada yang batal, ada yang tak batal. Kentut guana batal orang puang ke depan, angin datang daripada dalam pangkal rahimnya, rasa keluar, pum, keluar ke karat, batal. Tapi kalau keluar angin itu bukan daripada dalam paraknya, cuma angin yang berkumpul dalam gelombang udara, pintu parak tertutup kerana kering, bila dia bergerak terkoyak, terbuka bunyi pek, itu bukan kentut. Itu letupan macam kita main tiup. Kaya boleh dok pek, batal tak wuduk? Tak batal ni, bang. Dia gelembung udara. Sebab kadang-kadang parak perempuan ni dia basah. Dan bibir dia bertemu lagu tu. Faham? Bila kering, dia merangkap udara. Bila dia lompat turun tangga, pek bunyi. Itu bukan kentut yang batal. Okey? Kentut batal ni angin daripada dalam parak keluar. Itu batal wuduk. Ya, hak faham sebenar muslimat lah. Nak biasanya nak yang jadi kepit gitu lekat tak batal tu anak dara. Kalau hak rikong dah payah jadi. Mohon jelaskan amalan seorang yang betul takbiratul ihram.
Tetapi salah takbir intikal wirid dan lain dengan sebut Allahu Akbar, Allah dan besar. Dan takbiratul ihram dia ada situ. Takbir lain, ihram lain. Apa makna takbir? Takbir artinya kita sebut Allahu Akbar. Kena dua perkataan, Allah dan Akbar. Kalau Allah saja bukan takbir, namanya lafzul jalalah. Kalau akbar saja bukan takbir, itu isim tafdil. Tapi takbir mesti sepasang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Okey? Baik. Kalau dia pergi tambah huruf Allahu Akbar, batal, tak sah. Allahu Akbar, tidak sah. Allahu Akbar Rahim, tak sah juga. Allahu Rahman, tak sah. Kerana yang betul hanyalah dua perkataan yang Nabi sebut sama. Nabi kata ke mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang. Takbir macam aku takbir. Kerana Nabi SAW kata Abdullah bin Umar adalah Nabi SAW. Iza qama ila salah. Bila dia telah berdiri nak start semayang. Qala, Nabi kata Allahu Akbar. Tak kata lain. Jadi mesti kena kata Allahu Akbar. Okey? Kalau Allahu Akbar tidak sah. Kalau takbir ihram, tapi kalau takbir intikal salah sebut tidak dapat pahala. Faham lagi? Kerana dia sunat. Apakah hukum sakit hati dengki sesama jiran tetangga? Dengar baik-baik orang Kuala Berang. Amalan dengki ini kalau siapa ada dalam hati dia, pahala dia hilang, anguh. Faham lagi? Pahala hilang. Kita semayang, orang lain dapat pahala, pahala tak ada. Pasal apa? Ada dengki dalam hati. Nabi kata innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Siapa yang dengki, dengki itu makan akan pahala ibadatnya sebagaimana api makan kayu yang kering. Kayu kering ni mubur selori anguh, tambah selori lagi anguh. Api itulah hasad dengki. Kayu itu adalah amalan kita. Okey? Jangan dengki ke orang. Jadi kalau kita dengar jiran kita, walaupun kita baloh lama dah dengan jiran kita baloh dengan jiran kita masa Portugis mari Melaka itu baloh dah. 1409 baloh dah dengan 500 tahun baloh dengan jiran. Sekalipun tak suka ke dia, dengar dia dapat nikmat, kata alhamdulillah. Rezeki dia barulah hilang sifat dengki. Okey? Sebab bila kita dengki tak senang duduk. Dengar dia negara laku, datang sungguh laku pula. Mau sakit hati sungguh nak makan tak senang. Mayang pun tak jual harah dah. Dengar anak dia boleh kerja pula, boleh kerja. Orang molek mampus selalu situ. Jadi hati kita jadi rosak. Soalan seterusnya. Mana kita solat guna sejadah, mana lebih molek, lipat sejadah lepas solat atau lipat sejadah lepas wirid dan doa? Jadi gitu jadi tanya. Jadi kok pandailah. Jadi lepas pada wirid orang nak semayang pula, maka lepas pada orang tak mau semayang dah, barulah afdal kita lipat supaya lebih bersih. Tak lipat tu tak haram dah, kerana lipat tu lebih bersih, tak dipijak dan sebagainya. Okey, jadi biasa lepas wirid orang semayang pula sunat. Okey, jadi lepas wirid jangan lipat lagi, semayang dulu. Lepas semayang dah, pada roliknya orang nak balik dah, kita lipat. Mana lebih baik, tunggu orang habis qamat bangun ke masa mana? Dengar baik-baik. Ulama ada dua pendapat. Bukan masa mana kita nak bangun kalau qamat. Ni ramai-ramai duduk, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Masa mana bangun? Jawabnya boleh bangun bila-bila masa. Tapi kalau mu tanya yang paling molek, iaitu ketika berkata qad qamatis solah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Masa tu afdal bangun. Okey. Soalan seterusnya. Saya sebelum tidur selalu baca Yasin dan berdoa lepas sembahyang Isya. Pada malam itu saya telah mimpi semua orang yang saya doa. Terlepaslah rindu saya. Adakah perlu buat kenduri tahlil untuk mereka atau bagaimana? Dengar baik-baik. Kita bila sebut tahlil kita faham.
Nak, kita panggil orang masjid, mari di rumah berzikir, subhanallah dan sebagainya, baca ayat kursi, baca Quran, kemudian doakan untuk arwah mak. Contoh, faham tak lagi? Dah, hukumnya harus, bukan wajib. Okey, hukumnya harus. Siapa yang rasa nak panggil orang, panggillah. Siapa yang tak panggil orang buat tahlil, dia tahlil sendiri dia saja, tak berdosa pun. Kena faham situ. Dia bukan haram, dia bukan wajib. Hukumnya harus. Tapi bila kamu buat, dapat pahala. Kerana apa? Apa yang kamu buat itu semuanya yang dipuji oleh Rasulullah. Nak berzikir, Nabi suruh. Baca Quran, Nabi suruh. Berdoa, Nabi suruh. Allah suruh. Kemudian pula, lepas habis orang berzikir semua baca doa, Tuan Allah kata jangan balik lagi, ada sedikit jamuan. Betul tak? Orang sini tahlil tak? Orang Kuala Berang. Tahlil. Dia jadi Syiah lagi tau. Tahlil tak? Tahlil, alhamdulillah tahlil. Orang yang mari tukang panggil tahlil pun dapat pahala, tok syekh pun dapat pahala, budak-budak buat ramai majlis pun dapat pahala. Kerana apa? Kerana hadis-hadis sahih, Allah ada malaikat tugasnya berjalan di bumi cari rumah yang berkumpul berzikir. Termasuk orang bertahlil. Nah, bila dapat jumpa satu rumah yang bertahlil, berzikir, baca Quran, malaikat akan kepung rumah tu ramai-ramai, tulis apa yang mereka buat, lapor kepada Allah, beri rahmat. Kemudian tuan rumah pula kata jangan balik lagi, ada makan nasi lemak sikit. Faham tak lagi? Nampak? Atau nasi dagang, okey? Kita pun makan. Maka itulah amalan terbaik dalam Islam. Seorang laki-laki kita tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali fil islami khair? Apakah amalan terbaik dalam agama Islam? Nabi jawab, tut'imut ta'am, jamu orang makan. Nabi tak kata jamu sejik, jamu mana? Di mana-mana. Jamu sejik pun masuk ke? Jamu kedai pun masuk, buat di pejabat boleh, buat di padang bola boleh, buat sungai pun boleh, buat di rumah tahlil pun boleh, jamu orang makan. Amalan terbaik. Okey? Soalan seterusnya. Boleh tak suami tinggi suara, isteri tinggi suara dengan suami pada ketika masa terhadap isteri ketika bercakap dengan suami dan suami tinggi suara? Dengar baik-baik. Hukum tinggi suara menyakitkan hati pada setengah orang. Contoh, anak tinggi suara dengan ibu bapa, haram. Kerana apa? Kerana mereka tak boleh menunjukkan tidak menghormati. Nah, begitu juga kalau isteri meninggikan suara kepada suami, sakitlah hati suami. Tetapi jika tinggi suara itu perlu, hukumnya tak haram. Contoh, suami kurang dengar. Nampak? Suami kurang dengar. Bang, nasi siap dah. Wakar tapel. Kalau cakap slow. Nasi siap dah. Okey. Baru dia dengar. Ada apa? Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Apakah ucapan yang sebenar masa bersalam? Jawabnya tidak ada satu takyin dengan suatu ucapan. Yang ada saja sebut dalam hadis ialah bersalam saja. Nabi kata, ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam bertemu keduanya, fayatasafahani, lalu kedua-duanya mengholorkan tangan, pegang macam ni. Pegang macam ni. Illa ghufira lahuma, malaikat diberi keampunan ke atas keduanya. Dua-dua Allah ampun dosa. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah daripada majlis. Faham? Ada Nabi kata suruh baca Baqarah, baca Yasin, ada? Tak ada. Tetapi kita ikut amalan salafus salih. Ulama Nusantara Syekh Nuruddin Al-Banjari, okey, mengarang kitab Adabul Musafahat. Syekh Nuruddin kita, okey, kitab dia nama Adabul Musafahat. Adab-adab berjabat salam. Bersalam itu kita ucap selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Afdal. Soalan seterusnya. Kenapa manusia ini dia nak hak orang lain? Contoh, bagi satu, dia nak dua. Apa pandangan Ustaz? Tak ada pandangan. Itulah manusia. Manusia dia tak ada satu nak separuh. Bagi satu nak separuh, bagi dua tahu nak se. Itu bukan manusia, itu malaikat. Lepas tu Nabi kata dah, faham?
"Lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha salisa." Kalau Allah beri setiap seorang manusia ini satu bukit daripada emas, dua bukit, maaf. Kalau Allah beri setiap manusia dua bukit emas, nescaya dia minta hak nombor 3. 3 baru sedap ya Allah. Kenapa? Tak cukup. Ma yamla'u jawfahu illa turab. Tidak akan puas melainkan bila sudah mati baru takbur. Betul lagi. Ni kamu tanya ni lah. Lepas tu kita nak banyak mah. Faham? Kalau hak akhirat nak sikit. Kuliah lebih sikit pada Isya. Wak keling mata tengok ke penceramah, tengok ke jam. Tengok penceramah, tengok ke jam. Berhenti lagi datang ni. Apa tu? Kak lain bukan malam ni lah, malam lain. Tak. Tapi kalau pitih nak banyak nak sikit. Nak banyak nak. Itulah manusia. Jenis tomok. Jenis tomok. Jadi datanglah Nabi dari ajar kita akhlak yang mulia, jangan tamak. Apakah amalan anak untuk bapak yang sudah meninggal? Nombor 1, berdoa, jangan tinggal. Okey, berdoa. Tiap kali lepas sembahyang sunat, sembahyang fardu, berdoa. Okey? Yang kedua, kita bersedekah. Pergi kat orang jual ikan, kita tengok ada makcik seorang macam orang miskin makcik ni. Ikan makcik tu saya bayar. Ikan selayang sekilo. Itu pun bayar-bayar 12 riyal. Itu bayar. Dalam hati kita ni sedekah ibuku. Faham lagi? Sedekah kau panggil. Nombor 3, kita selalu istighfar untuknya. Kerana Nabi pesan, istaghfiru li akhikum. Selalulah kamu minta ampun untuk orang yang telah mati di kalangan saudara mara kamu. Faham? Kenapa manusia kedekut? Cerita dah tadi. Sayang harta dia. Dia ingat harta dia boleh bawa bila-bila. Dah mati. Bola kotak, nyak dulu. Lagi. Ramai mana orang kaya-kaya. Rumah, bapak rumah. Tapi dia duduk, orang lain duduk. Kita lelah buat rumah. Kerja daripada umur 20 sampai umur 60. Siap umur 200 ribu. Dia duduk. Bini kita duduk. Kalau kita mati, takkan sampai seminggu bini kita nangis. Nampak? Paling lama 3 hari. Kalau orang berang, biasa sehari setengah. Nangis. 4 bulan tengah nikah. Nikah. Dengar tukang mandi kita tu. Ngetuk siap orang lihat ada. Dia kenyik mata dah masa mandi. Bukan hak ni lah. Tanjung Baru lah. Jenagon. Apakah hukum gugur kandungan 1 bulan, 2 bulan kerana alasan mak sudah tua dan rasa malu? Kalau 4 bulan dah ke atas, sepakat ulama haram berdosa kerana dikira membunuh. Tapi kalau tak sampai 4 bulan, khilaf ulama. Setengah ulama mengatakan makruh saja kerana belum hidup. Okey? Setengah ulama kata tetap haram. Jangan malu beranak. Jangan malu biar tua pun. Kerana Nabi nak kita anak ramai. Lepas tu Nabi kata inkahul waluda, kahwinlah muslimat yang beranak acak. Itu yang terbaik. Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Ambulan tak terbit dah duduk lah pagar rumah. Faham? Dok balik kalau berang duduk lah pagar rumah kita tunggu beranak. Faham? Itu yang terbaik. Kerana apa? Inkahul waluda, kahwinlah dengan perempuan yang suka sangat beranak. Apa? Fa ini muka surum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku rasa bangga menjadi umat paling ramai, menjadi nabi paling ramai umat pada hari kiamat. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kita buat rumah air atap tipe tajuk tanah orang, hukumnya harus. Yang tak boleh air atap masuklah rumah orang, tak boleh. Bang, air atap tajuk tanah orang, atap kalau tak mau jatuh atas tanah orang, tak payah. Tanah sepik, kalau tanah luas kita jauh pada rumah orang. Faham? Tapi kalau tanah dekat-dekat apa-apa, air tak kena atas tanah orang, merosakkan orang, tak ada masalah. Dimaafkan, itu hidup berjirang. Jangan air tak masuk ke pintu rumah orang, masuk dalam rumah orang, masuk ke tingkat rumah orang. Itu mudarat, tak boleh. Faham? Air tak kita masuk dalam rumah dia, atap dia masuk dalam rumah kita, ada molek. Jangan balah lah jiran-jiran. Faham? Biar kita tak apa suka pun. Betul tak?
Apakah hukum lelaki perempuan kencing berdiri? Tengok, kalau tak boleh duduk, hukumnya harus. Kalau boleh duduk, hukumnya makruh kencing berdiri. Tidak haram. Asyadul karahah, lebih-lebih makruh perempuan kencing berdiri. Kalau di negara barat sekarang, perempuan dia ada jual alat kencing. Dia macam kong screen gitu. Kerana perempuan di sana kencing berdiri. Dia buka zip, buat masuk kong, dia pun kencing. Berterabur begitu. Faham lagi? Jadi kalau perempuan kencing berdiri, asyadul karahah, lebih-lebih lagi makruh. Mu jangan belilah alat tu, tengok dalam Shopee ada dah. Kayak gigi cari tu. Tapi kalau tidak ada tempat kencing duduk, boleh kencing berdiri. Contoh dia pergi kencing di R&R atau tempat pam minyak. Jambang yang ada pintu 3 saja, ada orang belaka kunci. Dia nak kencing ketik-ketik, dia pun kencing berdiri di luar. Kan ada kan makhluk kecil nak diri tu. Hukumnya harus. Pasal apa? Pasal dia tidak ada tempat kecil duduk. Kalau dia ada tempat kecil duduk, sengaja kecil berdiri, makruh. Tak ada tempat kecil duduk, ada tempat kecil berdiri, harus. Jangan khabar pula duduk satu. Soalan seterusnya. Apakah hukum samalah ASB macam tadi juga, dividen tadi. Kalau daripada patuh syariah harus guna dividen. Kalau dilaburkan dengan syarikat yang tak patuh syariah, tak boleh guna dividen, boleh guna modal sahaja. Kita tak pandai baca Quran, sudah berumur, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menggalakkan mereka? Jawabnya, buka kelas-kelas Quran, memudahkan orang ramai. Tak pandai banyak, baca sedikit boleh memadai dah. Beberapa ayat untuk kita ulang-ulang. Kerana tak wajiblah kita pandai sampai 114 surah. Boleh baca surah-surah yang pendek, sudah memadai. Selagi ada ayat, belajarlah. Orang yang paling benak sekali, paling liuk sekali otak dia, 2 tahun pandai. Tu berat benar tu. Tu memang berat benar. Kalau ambil test DVJ, 30 kali periksa tak faham. 2 tahun. Tapi kalau yang laju, 3 bulan, 4 bulan, sudah dapat menguasai hukum tajwid. Jangan berhenti. Siapa nak soalan lisan? Bangun sekarang. Ada soalan lisan? Cepat. Ini tak larat dah. Siapa nak? Angkat tangan. Bangun. Belakang. Cepat. Dah bunyi. Dah. Apakah hukum memberi tumpangan kepada orang bukan mahram? Contohnya orang puang, orang lalu jalan nak balik rumah, kita sebagai orang lelaki nak bagi tumpangan ke dia. Boleh tak kita gendong orang puang naik motosikal? Tapi bukan mahram. Jawabnya tengok, jika ketika darurah boleh. Pegang pun boleh darurah. Okey? Contoh orang perempuan lemah. Nampak? Orang perempuan jatuh dalam sungai. Contoh, okey? Atau dia mandi sungai. Dia mandi tepi sungai. Kembang katung bu jiru tepi sungai. Faham? Salah jirit berbong jatuh dalam sungai. Faham? Kita ni baru balik surah. Bukan bini kita nak dara orang. Dia minta tulang. Faham? Nampak tak? Bukan sinilah rakyat lain. Okey, tajing tu. Tulang. Faham? Kita pun warak punya pasal ni, nantilah kita balik ambil dia orang. Begitu. Nak sentuh takut berdosa. Faham? Jawabnya dimaafkan. Terjun pegang badan dia walaupun tak berlapik, tidak haram. Okey? Kita naik RZ, naik Waisuku, lalu Jerangan nak balik tang ke apa benda ni Aceh, okey? Siapa tengok tengah jalan tu rimah kejar orang puang seorang. Faham?
Opang lari, kita pun tarik tangan opang, bubuh atas rezek kita, awak lari. Hukumnya harus kerana menyelamatkan nyawa. Nampak lagi? Tu darurah apa lagi? Tak berdosa. Takkan hati dulu ni kita ambil mutu lain. Itu. Tak mati dulu dia bunuh diri mak. Betul tak? Menyelamatkan nyawa dia. Waktu kita kena sengka baik, mungkin orang gendong-gendong dengan orang tina tu mungkin kejar rimah. Tak? Faham? Tapi saja-saja mu tengok di jalan seorang nak atas balik boleh? Boleh? Gendong. Haram. Kerana apa? Kerana bila duduk dekat gitu bersentuhan. Tapi kalau mustu sikap mu panjang tak haram. Contoh ujung mutu depan ni kosim belakang dura. Faham? Tak apa pasal beri tak kena. Ada tak mutu gitu? Tak ada. Maka haram. Lagi soalan. Lihat. Kereta menyelamatkan nyawa saja boleh. Saja-saja tak boleh. Faham? Kerana fitnah. Batu kena ada temang. Lagi soalan. Lori boleh. Lori. Kita macam lori tanah kan. Kita buat depan, apa duduk dalam tanah. Boleh. Kerana tidak ada mukhalaf. Bercampuran. Okey? Lagi soalan. Dia. Siapa nak tanya dia? Tak ada nak berhenti dah. Ada tak? Ya. Waalaikumsalam. Anak yatim ialah anak manusia yang kematian bapa. Kalau kematian mak, tidak anak yatim. Okey. Tapi syaratnya selama belum balik dan berdikari. Kalau sudah pandai berdikari, tidaklah lagi dikatakan yatim. Walaupun hakikatnya yatim. Maknanya tidak ada ayah mati. Kalau ayah bercerai, tidak yatim. Dia kena mati. Faham lagi? Kalau binatang mak mati, yatim. Anak lembu, mak dia mati, yatim. Kalau pak mati, pak lembu mati, anak ada, mak ada, tidak yatim. Dia binatang, yatim tu mati mak. Manusia yatim, mati pak. Faham lagi? Tapi selama masih kanak-kanak. Batu sunat, sapu kepala anak yatim. Bila kita sapu kepala anak yatim, pegang kepala anak yatim, melembutkan hati dan dapat keampunan dosa sebanyak mana rambut yang kena pada tapak tangan kita. Batulah kalau tua dah panggil yatim dah. Walaupun dia anak yatim, tua dah 76 umur. Rambut ada tepi ni. Sikat aku pergi tu, kepen. Kita pun sapu dah kena sorak dah kena, tak apa dosa. Bala botak. Faham lagi? Lagi soalan. Tak ada dah. Wallahu alam. Terima kasih pada semua orang. Lebih-lebih lagi yang bertanya sama ada soalan lisan dan bertulis. Pada yang memberi sumbangan untuk kita beli kipas gergasi masjid kita, pihak masjid Tanjung Baru dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah saja yang sempurnakan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.